Ada satu berita tular mengatakan bahwa Muhyiddin mungkin akan diganti oleh Azmin Ali. Ada juga yang mengatakan Muhyiddin mungkin akan dipecat. Ada juga yang mengatakan bahwa PAS dan Bersatu akan berpecah kerana mereka mengambil contoh kepada Mufakat Nasional. Mufakat Nasional dahulu dianggotai oleh UMNO dan juga PAS. Namun, pada akhirnya berlaku kerenggangan antara dua presiden, yaitu Presiden UMNO dan Presiden PAS. Dan waktu itu kita ketahui betapa dinginnya hubungan antara Ahmad Zaid Hamidi dan juga Hadiah Wang. Mereka lama tidak bertemu. Itu menyebabkan akhirnya Perikatan Nasional muncul, Mufakat Nasional menjadi berkubur, walaupun seakan-akan ada lagi waktu ini. Keadaan itu sekarang berulang semula. Itu sebabnya mereka kata, apa nasib Muhyiddin? Dan dipetik daripada Harapan Daily, Muhyiddin kukuh di dalam Bersatu menjadi persoalan. Hanya satu ilusi? Apakah dakwaan Bersatu sekadar penyedap mata yang meyakinkan penyokong dan menenangkan lawan di dalam parti? Adakah ia ilusi bagaikan rumah kaca yang tidak boleh dibaling batu? Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azum mendakwa bahawa kedudukan Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin amat selesa untuk mengemudi parti dalam penggal akan datang. Ahmad Faizal turut berkata, Majlis Pimpinan Tertinggi Parti turut menunjukkan keseluruhan saf kepimpinan teguh di belakang Muhyiddin. Sejak beberapa hari, timbul ura-ura bahawa terdapat beberapa kem di dalam parti tersebut. Ura-ura Setiausaha Parti Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Presiden bukanlah perkara baru. Sudah berbulan-bulan Hamzah diwar-warkan berebut dengan Ketua Perikatan Nasional Selangor, Datuk Seri Azmin Ali untuk mendapatkan kerusi nombor 1 parti. Sehingga ada beberapa netizen mula mengaitkan Azmin Ali dengan tindakan beliau di PKR dulu. Kata mereka, adakah memang Azmin Ali ini sifatnya mahu jawatan nombor 1 parti? Kerana dulu di PKR pun ada yang mengatakan Azmin Ali kecewa kerana tidak mempunyai peluang menjadi presiden dalam parti PKR kerana Anwar masih lagi kukuh dan kuat di PKR. Itu sebabnya kata mereka, salah satu sebab Azmin Ali mungkin berpindah keluar daripada PKR untuk mencari jalan mudah beliau menjadi presiden sebuah parti. Dan adakah sebenarnya Azmin Ali sebenarnya mempunyai impian menjadi Perdana Menteri? Saudara-saudara sekalian, perkara ini timbul semula ekoran dakwaan ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdurrah Fasal bulan lalu berkenan kewujudan pelbagai kem. Perkara pokok untuk ahli Parlimen Bersatu ialah ketiadaan dana peruntukan kawasan. Dalam keadaan Muhyiddin tidak dapat memberikan dana peruntukan kawasan, bagaimana mungkin ahli-ahli parlimennya akan kekal kepadanya? Jika sekalipun ada tentangan terhadap Muhyiddin, beliau mungkin menyingkirkan ahli Parlimen Bersatu dari parti setelah pindaan perlembagaan dibuat. Perlembagaan parti dibuat. Apakah artinya menjadi pemimpin dalam keadaan di mana Muhyiddin dan kepimpinan parti tidak dapat mengambil keputusan? Ketidakbolehan Muhyiddin tersela dalam usaha rundingan pembangkang dengan kerajaan untuk dana peruntukan kawasan. Sehingga kini, baik rundingan maupun makluman kepada ahli Parlimen Bersatu tidak diberikan. Saudara-saudara sekalian, sejauh mana sebenarnya Muhyiddin kukuh dalam Bersatu? Adakah itu hanyalah satu ilusi atau satu penipuan ringan kepada ahli-ahli Parti Bersatu semata-mata mahu untuk menenangkan dan meyakinkan penyokong bahawa parti itu tidak bergolak? Tetapi percayalah, bagaimanapun cuba ditutup, kalau memang ada bangkai di dalamnya, baunya pasti akan keluar juga. Di mana-mana parti sekalipun, parti kerajaan kah, parti pembangkang kah, kalau ada bangkai di dalamnya,
pasti baunya akan keluar juga. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini laporan tentang keadaan hubungan terkini Muhyiddin dan Hadi. Hadi sudah lama tak muncul. Sudah lama tak kedengaran suara beliau. Muhyiddin pun jarang sekali kita dengar suaranya. Dan yang paling jarang kita dengar ialah pertemuan kedua-dua pemimpin Perikatan Nasional ini. Seorang pengerusi Perikatan Nasional, yaitu Muhyiddin. Hadi pula ialah timbalan pengerusi untuk Perikatan Nasional. Tapi sejak bila kita dengar lagi pertemuan antara mereka? Sudah lama tidak berlaku, bukan? Rupa-rupanya ini keadaan sebenar terkini Hadi dan Muhyiddin. Hubungan Hadi dan Muhyiddin dikatakan kini dingin sedingin-dinginnya. Hubungan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Hadi Awang dikatakan dingin menurut sumber, sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan Perikatan Nasional yang digagaskan oleh dua parti itu. Sumber berkata, hubungan dingin itu antara lain berkait dengan kegagalan PAS menampilkan naib Presiden Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat beliau berundur pada pemilihan Parti Bersatu pada tahun ini. Menurut sumber, pusingan Yu Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Pagoh itu untuk kekal menerajui Perikatan Nasional dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu memenangi PRU 16. Dikatakan, selepas Muhyiddin umum berundur, PAS mahu Dr. Samsuri Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi terbantut selepas pusingan Yu Muhyiddin diumumkan, kata sumber yang dekat dengan perkara itu kepada FMT. Pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu November lalu, bekas Perdana Menteri itu mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden Parti, tetapi kurang 24 jam telah mengubah pendirian selepas diyakinkan istrinya Noraini Abdurrahman untuk tidak mengecewakan ahli memerlukannya. Sumber itu berkata, Muhyiddin dan Hadi yang juga timbalan pengerusi PN, lama tidak kelihatan bersama di mana-mana majelis. Kali terakhir ia berlaku pada perasmian Muktamar PAS ke-69 20 Oktober lalu. Pada PRK Kemaman Desember lalu, Muhyiddin dan Hadi dijadwalkan berkongsi pentas pada ceramah kempen Kemuncak. Namun hanya kelibat Hadi hadir manakala Bersatu pula diwakili naib Presiden Radzi Jidin. Mereka, yaitu Muhyiddin dan Hadi, telah lama tidak bertemu, kata sumber itu. Menurut satu lagi sumber rapat PN, Hadi juga sudah lama tidak hadir ke mesyuarat pimpinan Perikatan Nasional. Sebaliknya diwakili timbalan Presiden, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man. Walaupun ketidakhadiran Hadi tidak mengganggu perjalanan komponen PN, namun ia memberi mesej mengenai hubungan mereka, kata sumber itu. Menurut beliau, keadaan itu mirip dengan situasi Muafakat Nasional MN yang diasaskan UMNO PAS apabila Hadi tidak lagi menghadiri mesyuarat. Sebaliknya, mewakilkan Tuan Ibrahim susulan hubungan yang semakin renggang antara dua parti itu. MN mati langka apabila dua parti itu berbalah susulan keengganan UMNO menerima penyertaan Bersatu dalam gagasan itu. MN mula runtuh bila Hadi tidak lagi datang mesyuarat. Semua wakil kepada Tuan Ibrahim.
Beliau dan Presiden UMNO Zahid Hamidi pun dah lama tak jumpa waktu itu, menjelang penubuhan Perikatan Nasional, kata sumber itu. Menurut beliau, sudah ada tanda-tanda keadaan itu kini berulang dalam konteks hubungan Hadi Muhyiddin dan masa depan Perikatan Nasional sendiri. Jika Perikatan Nasional berkubur seperti MN, sumber itu berkata, hala tuju Hadi sememangnya boleh memberi kesan besar kepada politik dan pentadbiran pada masa depan dengan PAS memiliki kerusi parlimen tertinggi, yaitu 43, diikuti DAP dengan 40 kerusi. Sekarang tak tahu ke mana Hadi nak bawa PAS selepas makin renggang dengan Perikatan Nasional. Bagi sekutu Perdana Menteri Anwar Ibrahim, ini peluang. Sebab itu ada titik lemah dalam Perikatan Nasional, katanya. Menurut sumber itu lagi, kalangan dalam PAS juga melihat Bersatu semakin lemah dengan tindakan 6 ahli parlimen Bersatu telah pun sah menyokong Anwar Ibrahim. Mereka adalah Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal dari Bukit Gantang, Zulkaperi Hanapi dari Tanjung Karang, Zahari Kecik, ahli parlimen Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, ahli parlimen Gua Musang, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, ahli parlimen Kolakangsar, dan Suhaili Abdurrahman, ahli parlimen Labuan. Untuk rekod, PAS mempunyai 43 kerusi parlimen pada PRU 15 berbanding 30 ahli parlimen Bersatu. Namun demikian, selepas 6 ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, maka kini ahli parlimen Bersatu yang menyokong Perikatan Nasional kini tinggal 24. Dan kalau benar 10 lagi menyusul menyokong Anwar Ibrahim, makna kata bolehlah disebut secara pukul rata Bersatu hanya tinggal memiliki 14 ahli parlimen menyokong Muhyiddin. Jadi, bukankah itu tandanya Bersatu sudah tidak relevan lagi bersama dengan PAS? Karena PAS tidak lagi mendapat apa-apa manfaat bersama dengan parti Bersatu itu. Dan adakah itu akan menyebabkan Hadi Awang akan lebih lagi merenggangkan hubungan dengan Muhyiddin? PAS juga mengekalkan pentadbiran di Kedah, Kelantan dan Terengganu selain merampas Perlis yang sekian lama menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Selain PAS dan Bersatu, Perikatan Nasional turut dianggotai gerakan yang gagal menang sebarang kerusi parlimen pada PRU 15, namun meraih 1 kerusi Dewan Undangan Negeri di Kedah pada PRN Ogos lalu. Ulasan ini dipetik daripada sabudin.com dengan sumber Free Malaysia Today bertajuk Hubungan Hadi Muhyiddin Dingin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita buruk untuk Najib Tun Razak. Berita ini dipetik daripada Harapan Daily. Hari ini akhirnya pengampunan Najib ditolak oleh mahasiswa PKR. Mahasiswa PKR hari ini merayu supaya lembaga pengampunan menolak permohonan Najib. Mahasiswa PKR memohon agar lembaga pengampunan menolak permohonan Najib Seri Razak untuk diampun dan dibebaskan dari penjara. Menerusi satu kenyataan, mahasiswa PKR berkata, bekas ahli parlimen pekan itu telah didapati bersalah dalam kes penyelewengan RM42 juta dana SRC Internasional Sdn Bhd oleh 3 mahkamah dan 9 hakim. Justru kumpulan pelajar itu meminta agar pemimpin negara menjadikan kes Najib sebagai pengajaran agar pemimpin tidak mengejar ganimah apabila berkuasa kerana kebenaran tetap akan muncul, kata mereka. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
Setakat ini, kerajaan Malaysia sudah membayar jumlah keseluruhan hutang Malaysia Development Berhad 1MDB sebanyak RM43.8 bilion dengan baki hutang yang belum dibayar berjumlah RM9.7 bilion, membabitkan prinsipal RMS bilion dan faedah RM4.7 bilion. Hutang-hutang 1MDB ini terpaksa ditanggung oleh rakyat secara bergenerasi. Berapakah sekolah dan hospital boleh dibina jika syarikat tersebut tidak wujud? Kata kenyataan itu. Dalam pada itu, mahasiswa PTKR menegaskan pihaknya menolak amalan bobrok rasuah dan penyelewengan. Saudara-saudara sekalian, apa pula komen Anda? Adakah Anda juga senada dengan mahasiswa PKR yang menolak permohonan Najib untuk dibebaskan? Adakah Anda juga senada dengan mahasiswa PKR untuk merayu lembaga pengampunan supaya menolak permohonan Najib? Ini berkisar dengan hutang yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan Malaysia akibat daripada hutang 1MDB yang berjumlah 43.8 bilion dengan baki yang belum dibayar sebanyak 9.7 bilion itu. Saudara-saudara sekalian, kata mahasiswa PKR ini, hutang-hutang 1MDB ini terpaksa ditanggung oleh rakyat secara bergenerasi. Mereka juga mempersoalkan dan menimbulkan pemikiran kritis mereka dengan kata, berapakah sekolah dan hospital yang boleh dibina jika syarikat 1MDB tersebut tidak wujud? Anda pasti dapat memikirkannya sendiri. Tidak perlu menjadi mahasiswa untuk dapat menerima atau dapat menjawab persoalan mereka ini, yaitu dengan berpuluh bilion yang telah dibayar itu, kalau ia disalurkan untuk membina sekolah dan hospital, menurut mahasiswa PKR ini, mungkinkah beberapa sekolah dan hospital telah siap dibina? Dalam pada itu, mahasiswa PKR menegaskan pihaknya menolak amalan bobrok rasuah dan penyelewengan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.